Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Kitab jauh ini kita di muka surat 17 rasanya. Dalil keesaan Allah Ta'ala. Kalau berbilang ada kala muafakat pada menjadi ataupun mentakdak akan sesuatu ataupun bersalahan pada keduanya, maka lazim daripada itu lemah. Kalau lemah begitu, tentu Tuhan itu asa, dan bila asa tentulah mustahil berbilang. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Kesyukuran kita pertama sekali adalah di atas nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri, yang kita diajar oleh Nabi SAW mensyukuri nikmat hidup dengan mengungkapkan doa waktu kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita pujikan Allah Ta'ala di atas nikmat diberikan kita hidup setelah dimatikan kita dengan ditidurkan kita, dan kita iktiraf bahawasanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Syukur kita dapat nikmat Islam, lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan boleh ke masjid, ke surau, boleh datang awal untuk menantikan Jumaat, dan dijadikan kita pula boleh membenarkan semua ajaran Nabi SAW, dijadikan hati sanubari kita pula boleh taat, patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, dijadikan pula kesihatan lapang masa dapat kita hadir untuk menantikan Jumaat tengah hari ini, dan insya-Allah kita memanfaatkan masa yang ada ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Pati Faridatul Faraid. Insya-Allah kita dalam masjid ni mari ni iktikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi, lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Kata musannif rahimahullah taala, dalil keesaan Allah. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni atas tajuknya nak sebut tentang dalil keesaan Allah. Jadi kita dah bicara lepas, khususnya dalam bab kita bicara ni wadaniyah, tentang wajibnya kita i'tiqad Allah memang zatnya satu, dengan mana tak mungkin ada zat lain macam dia. Begitu juga wajib i'tiqad Allah Ta'ala asalnya dia pada zat itu, dengan mana mustahil zat dia tersusun daripada juzuk, anggota, komponen ataupun seumpamanya macam mana keadaan baharu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu, kerana sifat Allah Ta'ala selain daripada yang kita duk bicara ni, wadaniyah ni adalah mukhalafah lil hadis. Juga wajib i'tiqad Allah Ta'ala sifat dia adalah asa, dengan mana tidak ada siapa yang bersifat macam mana sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Juga wajib i'tiqad sifat asanya pada sifat Allah Ta'ala, dengan mana sifat dia adalah dia mempunyai segala sifat sempurna, dan setiap sifat kesempurnaan itu tidak akan ada sejenis yang berbilang. Pasal sifat dia adalah asa yang menafikan kam, istilah kam yang telah kita bicara dulu. Juga yang terakhir kita bicara adalah tentang Allah Ta'ala asa pada perbuatan, dengan mana kita wajib i'tiqad Allah lah yang membuat segala-galanya, baik buruk, Islam, kafir, kaya, miskin, hujan, kemarau dan sebagainya. Semuanya adalah perbuatan Allah, cuma dengan lalu kepada makhluk manusia atau seumpama bahasa itu. Kadang-kadang kita terkecoh dalam bab-bab i'tiqad tentang af'al ini. Jadi jelas dengan apa yang telah kita bicara dulu, dengan fakta yang telah diberi, bahawasanya memang Allah Ta'ala adalah asa. Macam mana pun kita nak sambung ni, khusus nak sebut tentang dalil tentang Allah Ta'ala asa, mesti dia satu. Dan asa yang kita bicara dulu ialah asa pada zat, pada sifat, pada af'al. Baik, jadi kaedah dalil pun macam mana kita dah bicara lepas. Istilah kitab ni bila disebut dalil, maksudnya dia adalah satu kaedah macam mana dia nak ajar kepada kita
untuk memahamkan satu benda yang ghaib daripada benda yang zahir. Pasal dalil ni adalah memahamkan sesuatu yang nampak, memahamkan sesuatu yang tak nampak daripada sesuatu yang nampak. Itu dalil. Kita tak nampak hujan lagi, tapi nampak mendung, kita dah nampak hujan dah datang. Mana tahu? Padahal hujan tak nampak lagi, nampak awan je. Awan tu dalil. Awan tu dalil. Apa seumpama itulah kan. Kita nampak pokok ni kering je, nak mati ke, ada anai ke bawahnya, di akarnya, kita tak nampak dalam tu. Tapi bila tengok pokok ni semacam je, ada sesuatu benda yang tak nampak yang kita boleh baca. Pasal apa tu? Itulah dikatakan dalil. Jadi lebih-lebih lagi lah kita dalam bab ketuhanan ni, kita Allah kita tak pernah tengok dengan mata, apatah lagi dengan apa kita nak bicara ni, nak i'tiqadkan bahawasanya dia asa, dia satu. Jadi ada orang faham pula Allah Ta'ala ni berbilang, tu satu hal lah, ajaran-ajaran yang tak betul yang menyimpang daripada ajaran Islam tu. Kita dah i'tiqad Allah Ta'ala betul, Allah Ta'ala ni satu tu, cantik dah, elok dah. Cuma kadang-kadang fahaman kita tu tak berdalil. Dan kita dah belajar dulu awal-awal kitab, pengarang kita dah menyebut, apa yang telah disebut tu ialah apa yang telah disepakati ulama di atas wajibnya kita. Dia sebut tu ialah wajibnya kita belajar buat ketuhanan begitu juga bab Rasul ni sampai tahapnya makrifah. Makrifah dengan mana al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Mestilah ada yakin dengan atas maklumat yang tepat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan mestilah berdalil. Jadi kalau ternafi dalil, walaupun ada maklumat yang sangat tepat, walaupun ada keyakinan yang sangat mantap, tetapi tanpa dalil masih mengekalkan kita dalam status taklid. Jadi apa yang dia sebut ni ialah dalil, maksudnya nak mengajar kepada kita macam mana nak mantapkan kita punya pengetahuan supaya kita ni taklah jadi orang taklid. Bahkan kita semuanya berdalil, bersabab. Yang sekali lagi bila sebut dalil ni, maksudnya dia nak sebut bagaimana dengan alam yang ada sekeliling kita yang kita nampak ni, mendalilkan bahawasanya Allah Ta'ala adalah satu. Sedangkan kita tak pernah tengok Allah Ta'ala, kita tak pernah tahu pun dia satu ke dua. Tapi dia tunjuk dengan kaedah berfikir dan kaedah akal. Dengan kita berfikir dengan apa yang ada, dapat mendalilkan memang Allah Ta'ala satu, tak mungkin dia berbilang. Itulah dalil. Dan dalam pengajian tauhid ni tuan-tuan, antara selalunya jadi kelemahan pada kita lah yang mengaji dalam bab-bab akidah ni, antara benda yang susahnya dalil baik dalil tu Quran, baik dalil tu hadis, baik dalil tu yang kita bicara ni, dalil akal je pun. Dalil akal pun kalau kita tak amati tuan, dia memang susah. Pasal apa? Pasal dia tak dapat dengan mudah-mudah gitu. Pasal benda berdalil ni, ada benda dalil mudah je. Kalau saya sebut tadi nampak awan gelap, nampak dah hujan walaupun hujan tak nampak lagi. Jadi apa yang kita nampak tu awan, tapi boleh nampaklah hujan. Macam mana? Itu adalah kaedah berdalil dengan adat yang cukup mudah. Benda yang kita boleh nampak. Maksudnya orang tak mengaji tinggi pun, tak payah fikir renung dalam-dalam pun, kita boleh faham sesuatu. Sikit lagi saya nak sebut dalil. Ni musim cuti sekolah, kita nampak budak-budak umur yang budak-budak sekolah rendah, tengok pegang kain, duk pegang itu. Apa tuan-tuan faham? Macam mana boleh faham? Tuan-tuan tak nampak pun siput dia. Tuan-tuan nampak dia pegang kain dia. Macam mana tuan-tuan boleh nampak dalam kain dia? Itulah dalil lah. Apa benda yang kita nampak, kita boleh faham sesuatu yang tak nampak kan? Kita pergi rumah orang, tengok ada kemah 3-4 biji. Faham? Faham apa? Kenduri. Mana tuan-tuan tahu kenduri? Tuan-tuan tak tengok kenduri pun, tuan-tuan nampak kemah. Sebut, jawab. Itulah dalil. Cuma dalil bab tu saya sebut, dia dalil mudah. Tu, alah budak-budak pun faham. Budak-budak pun faham. Tapi bab ketuhanan, terus duk ajar orang tak faham-faham lagi. Tu. Yang ni yang kita kena nisbah belajar tuan. Nanti yang nisbahnya kena belajar, menghadap, baca kitab supaya benda yang susah tu dipahami. Apatah lagi kita dalam bab ketuhanan ni tuan-tuan, jangan tak tahu sebab kita boleh masuk syurga di akhirat esok adalah dengan lulusnya kita bab ketuhanan. Mengalih ayat tu, kita takkan boleh masuk syurga melainkan dengan lulusnya kita bab ketuhanan. Adapun tentang syahadah kita nak mengaku Tuhan sebenar ialah Allah. Kita nak ikut dalam kehidupan ni yang kita yakin bahawasanya kejayaan kita
adalah dengan mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu masya-Allah cantik dah, elok dah pahaman tu. Cuma ni kita nak bicara bab Allah Taala ni. Kalau detailkan bab ketuhanan ni memang sebutnya Allah. Tapi apa yang kita faham dengan Allah Taala? Takut kantoi tu. Asal saya nak sebut ialah kita masuk syurga tuan-tuan adalah disebab lulusnya kita, suksesnya kita dalam bab ketuhanan. Baik, antara lulusnya itu ialah kita mengiktikad pada Allah Taala betul tepat macam mana yang datang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar kita dengan dalil Quran yang hadisnya. Yang kita nak bicara ni ialah dalil akal. Kalau bicara Quran hadis, dia kena pakai banyak bahasa Arab. Kita Arab tak reti. Satu ulama kita dia tak datangkan kaedah Quran. Pasal dia tahu orang awam biasanya tak belajar Quran, tak belajar hadis. Kalau bawa pun kena bukan nak faham tu ke mana. Satu didatangkan kaedah dalil ni dengan kaedah dalil akal. Okey. Jadi apa kaedah dalil akal, kaedah penaklukan akal dia nak ajar kepada kita untuk mengasakan, untuk menunjukkan Allah Taala adalah Tuhan yang asa, Tuhan yang satu. Baik. Kaedah dia macam ni. Jadi kalau dengan bahasa lain lu nak sebut, apa kaedah nak berdalil ni? Kaedah dia ialah berfikir dan telik, amati perkara ni. Perkara nak buktikan Allah Taala ni satu adalah kena pengamatan. Kita kena amati, kena perhati, apa lagi? Kena fikir, kena ada kaedah penaklukan. Dengan itu kita akan buat satu resolusi dari si kaedah apa yang kita berfikir tu menunjukkan apa benda ghaib yang boleh dipaham daripada hak zahir ni. Jadi kaedah berdalil pun tengok apa? Tengok alam lah. Kaedah berfikir macam ni. Kalau berbilang ada kala muafakat ataupun bersalahan. Dia mesti macam tu. Pasal kalau andai kata Tuhan ni Tuhan ni berbilang, kalau satu selesailah. Kalau dah memang itikad satu, dia nak buat kaedah berfikir ni baik. Kalau berbilang, maksudnya Tuhan ni kalau katalah dua tu sama ada apa saja bahasa lah. Satu Tuhan langit, satu Tuhan bumi, satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat, satu Tuhan zahir, satu Tuhan batin, satu Tuhan manusia, satu Tuhan jin, atau apa saja bahasa tu, ataupun memang Tuhan manusia dan jin ni adalah dua, atau seumpama itu. Itu istilahnya berbilang. Ataupun apa-apa bab berbilang yang lepas. Duk intikad Allah Ta'ala, dia boleh menyembuh, ubat pun menyembuh. Allah menyembuh, ubat pun menyembuh. Ataupun ubatlah menyembuh. Allah bagi sembuh melalui ubat. Allah Ta'ala berhajat pada ubat. Tu salah besar. Tu salah besar, kafir dalam bab intikad tu. Yang ni kita nak andai kata ada dua Tuhan tu. Baik, jadi kaedah berfikir dia macam ni. Kalau berbilang, bila berbilang tuan, bayang Tuhan tuan, dua. Apa masalahnya? Sama ada dia mesti ada kedua dia kepada kalian dia, muafakat ataupun kelahi. Okey. Ada kalanya muafakat pada menjadi ataupun tidak, ataupun keadaan kedua adalah bersalahan keduanya. Istilah kesalahan ni bahasa kita mudah kelahi. Tuhan ni bila ada dua, kalau kita mudah bahasa tuan, pemimpin ada dua macam mana? Pemimpin nombor satu kita yang kita nak pakai dalam Malaysia ni ada dua, A dan B. Apa jadi? Dia ada dua keadaannya, sama ada kelahi atau muafakat. Bila kelahi macam mana? Huru-hara kita tuan-tuan. Kalau muafakat macam mana? Kalau muafakat, bukan Perdana Menteri lah, bukan Perdana lah. Maksudnya dua Perdana kan? Bukan Perdana. Pasal Perdana ni untuk isyarat satu kan. Bukan Perdana Menteri lah. Ni apa? Kalau timbalan apa tuan, macam mana pun saya sebut ke Perdana Menteri tu. Nak sebut apa? Kalau kata kelahi memang tak jadi, huru-hara kita. Kalau kata seorang, kalau seorang. Kalau katalah muafakat macam mana? Muafakat lebih tak payah jadi Perdana Menteri, baik aku jadi Perdana Menteri. Pasal dua orang. Dia sepatutnya orang nak duduk atas ni mesti hak teras sekali. Baik, itu saya sebut Perdana Menteri ya tuan, saja untuk bagi mudah berfikir. Yang ni pun dia sebut bab Tuhan, sama ada Tuhan ni kalau kata dua ataupun bahasanya lebih ya, bahasa angka disebut berbilang. Kalau berbilang sama ada dia muafakat ataupun kelahi, tu je. Sebelum tengok apa dia sebut, kita fikir tuan. Baik, kalau muafakat pasal apa? Sebelum tu tengok yang mudah lah, yang kelahi. Kalau kelahi apa? Kalau kelahi alam tak ada. Satu Tuhan nak bagi jadi, satu Tuhan nak bagi jadi kan? Jadi alam. Okey, soal tak? Ada tak alam?
Alam ni ada tak? Ada. Kalau dua Tuhan apa tadi? Tak ada alam. Maksudnya apa? Satu jadi, satu lagi hancur. Oh, tak ada nak menyawa. Orang ni bagi mampus pula. Orang ni bagi hidup pula, yang ni mampus pula. Jadi kita saat hidup mati, saat mati. Siapa yang macam tu? Ada dalam dunia macam tu. Saat hidup, saat mati. Saat kiamat, saat ada pula ada alam. Untuk kiamat ada alam. Ada macam tu? Tak ada macam tu. Tak ada. Duduk pada dulu hidup sampai dah ni hidup. Kalau anda kata dua Tuhan duduk kelahi, alam ni mesti tak ada. Soal, no. Ada tak alam ni? Ni duk ada ni. Apa faham? Mesti tak akan ada dua Tuhan atau berbilang Tuhan yang duk kelahi. Tak ada. Okey, yang tu dua Tuhan kelahi lah, selesai lah tu. Ternafi lah. Kalau dua Tuhan muafakatnya. Tuhan dua muafakat. Masuk muafakat ni tak kelahi ya. Macam okey tak? Tak okey tak mana? Sedar ya tu. Mudah kan? Satu kaedah akal ni tuan, kalau kita perhati elok akan susah mana. Ni dah passion dia. Tuhan satu nak buat hujan, Tuhan satu nak buat kemarau. Pening lah. Matahari. Hujan, pening. Pula tu kalau kaedah mudah macam mana? Bila dua Tuhan, sedangkan Tuhan dua, sepatutnya dia akan jadi macam mana? Mestilah dua langit, dua bumi, dua bulan, dua matahari. Kita pun dua. Lepas negeri ada dua. Masjid lepas negeri ada dua. Sekolah lepas negeri ada dua. Maksud apa? Dah dua Tuhan, dua tera. Kita cerita ni Tuhan tu ke Perdana Menteri. Bila dua Tuhan, sepatutnya mestilah dua. Cuba kita tengok keliling kita. Matahari berapa putih? Satu. Bulan berapa? Satu. Apa maksud? Yang ni yang kata dalil tadi ni. Kita tengok bulan satu, matahari satu, bumi satu, kita satu. Semua seorang. Maksud tak ada lah yang kita ni 7, 2 ke 3, tak ada. Kalau ada pun hanya serupa dari segi paras, rupa, bentuk, perwatakan, apa seumpama tu. Tapi orang lain lah, satu lain, ni lain. Bila lain-lain tu, maksudnya tak ada berbilang yang sama. Apa maksud? Maksudnya Tuhan satu lah. Kalau Tuhan dua, mesti dua. Kalau Tuhan tiga, mesti tiga. Maksudnya Tuhan ni boleh buat, tiga boleh buat, mesti tiga. Kalau Tuhan tu empat boleh buat, tentulah empat. Tapi kita dah tengok semua satu. Apa maksud? Apa faham? Apa dalil? Mendalilkan Allah Ta'ala satu. Sebut senang kan, Nabi boleh tak boleh fikir tu saya tak tahu. Pasal tu kata benda saya sebut tadi, tengok kemah faham kenduri, apa semua tu lah, nampak awan faham hujan, tu mudah orang boleh faham. Tengok alam, tengok kita satu, Tuhan satu, tu tak ramai orang boleh dapat. Tengok alam ni ada, mustahil Tuhan dua kelahi, tak ramai boleh dapat tu. Baik, selesai. Maka baik, jadi dia kata kaedah dia berfikir ni mudah je. Yang dalam kitab ni dia kata apa? Sama ada kalau berbilang ni muafakat atau kelahi. Baik, bila muafakat ataupun kelahi, maka lazim daripada itu lemah. Pasal apa? Bila kelahi, orang ni buat, orang ni tak buat, orang ni buat, orang ni tak buat, duk hancur gitu siapa berjaya? Dua-dua tak berjaya. Pasal orang ni buat, orang ni pergi hancur. Orang ni tak nak buat, orang ni buat, duk acor itu. Jadi siapa kuat? Dua-dua lemah. Baik. Itu isu kelahi. Kalau muafakat macam mana? Nama pun muafakat. Muafakat ni apa maksud? Perlu antara satu sama lain. Muafakat ni apa maksud? Dia kena kerjasama. Jadi kena bantu-membantu. Tuhan bantu-membantu, Tuhan nak tu. Tak Tuhan ni. Tuhan mesti sempurna. Jadi tak Tuhan. Tu hujah dia. Kalau sama ada dia muafakat ataupun berkelahi, dua-dua hal itu adalah menunjukkan bahawasanya lemah. Baik, kalau lemah begitu, tentulah Tuhan itu asal. Bila lemah, kalau kita panjangkan ayat dia, bila lemah boleh tak buat alam? Tak boleh buat alam. Bila tak boleh buat alam, ada alam? Alam tak ada. Soal, alam ada kan tak ada? Ada. Untuk apa? Faham? Allah satu.
Boleh tak boleh follow tak tahu. Bab ni tuan-tuan, kalau ikut nisbah kita baca, kita dengar orang sebut. Kalau nisbah kita ni kita baca boleh baca. Cuma adakah sampai kita boleh berfikir sendiri? Hak tu. Hak tu dengan berdalil ni tuan, dengar saya nak sebut tentang berdalil boleh berfikir sendiri ni. Pasal kita belajar ilmu akidah ni dengan apa yang kita baca nak faham bab wahdaniyah ni suku, dengan apa kita bicara bab dalil ni suku. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, bagus. Boleh faham, boleh ikut, bagus. Cuma nak kata gini, kalau cerita balik boleh tak? Kalau tak boleh cerita balik, dengar saya sebut. Tuan-tuan dulu kalau kata tak boleh bawa kereta, tak boleh bawa kereta macam mana? Kena pergi belajar bawa kereta. Mula ambil lesen L dulu. Pergi belajar, kena faham signboard apa semua, kena faham. Baik, dah selesai hal tu. Tu kena belajar bawa kereta, kena tahu minyak mana, brek mana, kelah mana, apa-apa lah, hak manual lah, hak auto lah. Ada mula-mula ada orang duduk sebelah, cerita gini dia tengok bagus tak bagus, kena marah ke apa ke. Lagi nak parking macam mana. Nak parking tepi ke parking belakang kan, nak brek ke atas bukit guna. Dia ajar satu-satu kan. Soal, boleh bawa sendiri tak? Kalau tak boleh bawa sendiri apa mana? Saya nak buah ayat salah yang saya selalu sebut lah. Apa dia? Bodoh. Saya bang. Orang ajar tak makan ajar. Jadi belajar bawa kereta tapi 10 kali ambil lesen tak lulus. Ya Allah, bodoh tu kan benda langsung. Ni tauhid. Dengar abang dalil ni. Okey, orang Taala satu ke bawah? Satu. Okey, pelajaran tu senang. Bagi hujah. Tu dia sebut dia, kita ulang dah. Ulang aja sekali lagi ayat dia sebut. Pasal dia sebut mudah Kalau berbilang sama ada muafakat atau kelahi. Muafakat atau kelahi lemah. Kalau orang tanya lah, macam mana lemah tu? Saya cerita tadi. Boleh tak cerita balik? Saya nak tanya tu. Macam mana kita mau naik atas bukit, itu belajar lagi naik atas bukit. Bagi mati, buah handbrake, start balik je, naik bukit. Jangan kau stand. Jangan undur gagal. Kalau tekan sikit tak apa. Tengok dia buka risan ni undur gagal. Macam mana nak naik? 10 kali, bodoh lah macam. Tu 10 kali. Yang tu bodoh buat kita tak apa lagi tuan-tuan. Pasal akhirat tak tanya mana kelas, mana minyak, tak kena tanya. Tapi kena tanya so, mu itikad Allah Ta'ala apa? Selama ni kita duk berusaha ikhtiar, mu duk itikad, kita ni duk itikad, duk berpegang di hati, siapa bagi rezeki? Allah. Bila Allah bagi rezeki, memang Allah Ta'ala bagi rezeki. Ya betul. Okey, ayat dah cantik lah. Betul lah. Tengok perjalanan hidup betul tak? Semayang tak? Udah rupanya. Pasal apa tak semayang pula? Pasal nak cari rezeki? Pasal apa pula cari rezeki sampai tak semayang? Siapa bagi rezeki? Allah. Kalau Allah bagi rezeki tak jadi masalah untuk semayang. Pasal mu tak ada rezeki, minta ke Allah Ta'ala. Nisbah mu usaha tu, usaha yang ditaklif kat kita. Kita dah belajar apa-apa dulu. Tu takkanlah dengan sebab usaha mu tak semayang. Kalau mu tak semayang tu, siapa besar? Allah besar ke? Tak semayang besar. Tak semayang tu pasal apa? Mu tengok TV. TV besar ke? Allah Ta'ala besar. Mu pergi kebun tak semayang. Mu tidur tak semayang. Tidur besar ke? Allah Ta'ala besar. Kalau jawab, memang jawab betul lah. Tapi amalan, doa amalan, TV besar, tidur besar, dunia besar, duit besar, kerja besar. Sampai duk panggil Allahu Akbar, buat tak peduli. Ada masalah buat akidah ni. Maksudnya ada benda tak faham ni. Kalau nisbah tak faham tu, saya ambil pergi contoh saya sebut bawa kita ni. Belajar pergi kelas belajar lesen ni 40 kelas lagi. 40 kali ya ulang alik. Start engine tak boleh. Ya Allah, masuk kita macam mana ni? Lah ditanya cikgu macam mana ni? Ya Allah, jangan jadi bodoh tu tuan-tuan. Satu bab ni saya sebut pasal bab tauhid ni tuan-tuan. Khususnya kita sebut ni bab wahdaniyah ni benda besar. Pasal nama buah akidah ilmu tauhid, ilmu nak mengasakan Allah Ta'ala. Khususnya yang terakhir kita bicara dulu tentang wajibnya itikad segala perbuatan adalah perbuatan Allah.
Macam mana nak bagi rasa dalam hati segalanya hak Allah. Bukan senang tuan-tuan nak boleh rasa dalam hati macam tu. Yang kita sentiasa 24 jam hati duk muraqabah pada Allah Taala. Itu yang kita belajar lagi untuk mahirkan diri kita. Dilatih pula dengan zikir, dengan semayang, dengan doa dan macam-macam lagi supaya hati kita sentiasa berasa semua tu adalah perbuatan Allah. Tu pun tak cekak lagi tau. Tu pun tak cekak lagi. Tu saya nak bandingkan bawa kereta tadi. Pergi kelas mandu dah, bawa kereta hari-hari dah. Tu pun tak cekak lagi. Katalah gitu. Kalau bawa kereta rasa saya tak payah ajar. Memang ramai orang cakap. Tapi bab tauhid, kadang-kadang baca kitab walaupun 10 kali. Dengar saya sebut yang kata cekak tak cekak tadi. Kereta belajar sekali ambil lesen, boleh bawa kereta lah. Nanti bagus. Tauhid boleh tak? Sekali berlalu kitab habis khatam boleh ngajar orang, boleh tak? Sepatutnya jawab. Sepatutnya boleh lah. Patutnya saya tak payah ajar tuan-tuan tauhid ni. Itu dah khatam lah. Dulu khatam Najah Harah, khatam dah Paku Iman, bab akidah yang kita duk baca ni. Ni duk baca pula satu lagi pasal kandungan dia tak beza kan. Sepatutnya dah khatam satu, kitab kedua lagi terror, tiganya dah. Macam mana pun saya nak kata kat tuan-tuan macam ni kot. Tu tuan-tuan tak buat kitab tu pasal dah terror. Kitab tak buat, relax. Saya kami tauhid terror lah. Cuma saya nak kata ni, terror tak terror macam mana orang bawa kereta tu lah kan. Buat apa pergi belajar, kami terror bawa kereta, tak ada kita pun tak apa. Nak tahu terror tak terror, bawa kereta. Ni pun tuan-tuan tak buat kitab, ambil kitab, baca tak? Faham tak? Soal ni jawab. Boleh tak? Bila tak boleh macam mana? Susah kan? Maksudnya akidah ada benda takut tak selesai Tambah kalau tanya satu. Yang kalau dalil satu tadi, satu hai. Apatah lagi dalam bab-bab wadaniyah yang sebut tentang masalah perbuatan, masalah sifat. Kalau ada orang faham yang salah macam mana, orang duk itikad hujan boleh menyuburkan, api boleh menganguskan, air boleh melemaskan, pisau boleh memotong. Dia duk itikad pada benda. Dia tak itikad Allah Ta'ala. Dia tak rasa bahawasanya Allah yang buat semua. Apa yang sebab dia buat itu ialah lalu pada mereka saja. Saya mengajar, Allah bagi faham, lalu kat saya untuk faham. Yang bagi faham Allah. Kita tak belajar dengan macam tu, hati pun tak rasa gitu. Bahkan hati sentiasa ada ingat duit. Pasal apa? Tak ada duit susah, ada duit senang. Duit kat orang Ta'ala tak ingat langsung. Ada kebun buah, duit ada. Jadi senang pasal apa? Pasal kebun ada. Senang pasal duit ada. Sedap hati seronok pasal apa? Pasal duit ada atau benda ada. Bukan sedap hati pasal dalam hati kita akidah ada. Ni yang kita kena semak balik tuan-tuan pasal akhir zaman kita ni. Memang Rasulullah pernah sabdakan kata dia, al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ni dia datang dagang, dia akan balik dagang. Apa maksud dagang ni? Istilah tu memang ulama kita pakai bahasa tu. Maksud dagang ni, Islam datang masa Rasulullah mula-mula bawa Islam dulu, tak berapa orang nak dengar, tak berapa orang nak mengaji, tak ada berapa orang nak pakai. Lepas tu dia berkembang sampai kita ni 1400 tahun lebih lah. Jadi bila dah 1400 tahun lebih ni, apa akan jadi? Rasulullah kata wasayaudu ghariban kama jaa. Dia akan balik dagang. Maksudnya nak belajar macam mana kita nak belajar ni, nak faham macam mana nak faham ni, hati sentiasa ingat Allah Ta'ala. Ya Rasulullah pernah isyarat, dia kata rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang lelaki yang hati dia sentiasa ingat masjid, zuhur masjid, asar masjid, duha pun ingat masjid, malam pun itikaf masjid, bulan puasa nak duduk masjid, semua masjid. Orang macam ni sikit lah. Yang banyaknya lah, nak duduk rumah, nak tengok TV, nak seronok, nak makan, masjid. Ada orang tak ingat masjid langsung, melainkan seminggu sekali lah. Hari Jumaat lah. Tu pun bila dia ingat masjid, azan pun main. Lain macam tak ada kenal-mengenal dengan masjid. Sepatutnya macam mana? Masjid. Itulah tanda kita taat pada Allah Ta'ala. Macam mana sikit kalau sebut tentang masjid tu. Kalau Rasul pepatah Arab dia kata gini, man ahabba syai'an aktsara min zikri wa aktsara min lawazimi.
Siapa yang kasih pada sesuatu, dia akan banyak sebut, dan dia akan membuat perkara lawazim daripadanya, lazim daripadanya. Kalau kita suka kat Minah, 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 rumah Minah, ayam Minah, 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 semua Minah. Pasal apa? Duk minat kat Minah. Kalau suka kat orang Ta'ala macam mana? Oh, semua orang Ta'ala, masjid, rumah Allah, kasih Allah, Rasulullah, ayat Allah, hukum Allah, semua Allah, 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 Allah,